Paparan menarik minggu ini. OPV 1 secara rasmi dinamakan KM Tun Fatimah. Juga, hampir 100,000 pengunjung hadiri Karnival Maritim Perkasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Akila Safari dalam MCG Report edisi ketiga Mac 2024. Sri Kandi Tun Fatimah diangkat sebagai nama kapal peronda luar pesisir pertama OPV 1 Maritim Malaysia secara rasminya. Majlis penamaan itu disempurnakan oleh isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail di jeti Lembaga Pelabuhan Kuching, Sarawak 2 Mac lalu. Ikuti laporan yang disediakan. OPV 1 berfungsi sebagai kapal induk yang ditempatkan di perairan Sarawak. Kini dinamakan secara rasminya sebagai KM Tun Fatimah. Diaspirasikan daripada nama Sri Kandi Melayu, KM Tun Fatimah memaknai maksud yang tersendiri. Menelusuri kisah sejarah Tun Fatimah, beliau merupakan seorang ibu yang mempunyai 5 orang zuriat. Pada masa sama digelar Sri Kandi Wanita Melayu, juga seorang permaisuri iaitu isteri kepada Sultan Melaka ke-8, Sultan Mahmud Shah. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pemilihan nama tersebut adalah berdasarkan sifat kepimpinan dan keberanian Tun Fatimah yang hidup pada abad ke-16 ketika pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. KM Tun Fatimah berukuran 83 meter panjang dan 13.7 meter lebar itu diletakkan di Laut Cina Selatan bagi memastikan kedaulatan dan keselamatan perairan negara sentiasa terpelihara. Sesuai dengan nama yang diberikan, walaupun baru beroperasi pada 4 Februari lalu, KM Tun Fatimah telah mencatatkan kejayaan dalam tangkapan sulungnya dengan menggagalkan cubaan pencerobohan bot nelayan asing Vietnam yang cuba mengaut hasil laut negara yang dianggarkan bernilai lebih 3 juta ringgit. Turut hadir ialah Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Datuk Ruji bin Ubi, Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Laksamana Maritim Datuk Hamid bin Haji Muhammad Amin dan tetamu-tetamu kehormat yang lain. Sejarah baharu tercipta sekian lama menanti. Jentera di belakang ini secara rasminya dinamakan Kapal Maritim Tun Fatimah. InsyaAllah semoga kesemua anggota dan pegawai yang berlayar bersamanya dalam menggalas tanggungjawab memelihara dan menjaga perairan negara dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Kuching, Akila Safari, MCG Report. Hampir 100,000 pengunjung hadir ke Karnival Maritim Perkasa KMP 2024 di dataran Jambatan Angkat Kuala Terengganu sepanjang 3 hari. Karnival itu berlangsung. Penganjuran buat pertama kali itu adalah dengan kerjasama di antara Koperasi Maritim Malaysia Berhad dan Maritim Malaysia yang diadakan selama 3 hari bermula 29 Februari hingga 2 Mac lalu. Karnival yang dianjurkan sempena sambutan Hari Ulang Tahun ke-19 Maritim Malaysia telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar bin Nasarah dengan disaksikan oleh Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Hamid bin Haji Muhammad Amin. Menurut Pengarah Unit Komunikasi Korporat Maritim Malaysia, Puan Farida Shoaib, penganjuran karnival itu merupakan nilai tambah kepada agensi selain memberikan pengetahuan kepada pengunjung mengenai aset-aset maritim Malaysia dan tindakan pasukan dalam melaksanakan tugas menggunakan teknologi terkini iaitu peranti platform digital Virtual Reality (VR). Inisiatif untuk mengadakan Karnival Maritim Perkasa 2024 ini adalah merupakan sebahagian daripada kempen kesedaran keselamatan maritim yang bertujuan untuk mendekatkan FMM dengan masyarakat setempat. Di samping itu, FMM juga memupuk kesedaran orang ramai untuk menjadi mata dan telinga kepada agensi-agensi penguatkuasa seperti FMM. Tambah Puan Faridah, KMP 2024 memberikan peluang kepada masyarakat yang tinggal di negeri pantai timur semenanjung Malaysia bagi melihat sendiri kemampuan pasukan operasi maritim Malaysia melaksanakan tugas di perairan negara dengan lebih dekat melalui demonstrasi force boarding dan pengendalian aset milik maritim Malaysia. Dengan mengangkat tema Melestarikan Warisan Maritim Negara, KMP 2024
turut menyediakan 35 reruai pameran dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta 100 gerai jualan produk usahawan industri kecil sederhana IKS tempatan. Selain itu, di pentas utama karnival terdapat persembahan nasyid oleh selebriti terkenal tanah air, aktiviti kebudayaan dan seni warisan Terengganu sebagai haluan mata dan telinga para pengunjung. Tidak ketinggalan, pihak penganjur juga mengadakan jualan Rahmah Madani dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Seterusnya, kita ke rangkuman penguatkuasaan dan cari laman. Zon Maritim Sandakan menemukan sebuah bot terdampar yang berisi 510 paket minyak masak bersubsidi yang disyaki cuba diseludup keluar ke negara jiran. Bot itu ditemukan di pesisir pantai Pulau Berhala, Sandakan pada jam 10.20 malam pada 26 Februari lalu. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Zainuddin Muhammad Suki berkata, bot tanpa pemilik itu dipercayai ditinggalkan suspek setelah menyedari kehadiran anggota penguatkuasa. Hasil pemeriksaan mendapati, bot itu membawa muatan 30 kotak berisi 510 paket minyak masak seberat 1 kg setiap paket dengan anggaran nilai rampasan termasuk bot dan enjin sangkut berjumlah RM11,000. Kesemua rampasan dibawa masuk ke jeti Zon Maritim Sandakan dan diserahkan kepada pegawai penyiasat untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Cubaan sebuah bot kayu membawa 24 pendatang asing tanpa izin parti masuk ke negara ini ditahan Maritim Negeri Selangor di kedudukan 4.1 Batu Natika Barat Sungai Janggut pada jam 1.30 pagi. Pengarahnya, Kapten Maritim Abdul Muhaimin Muhammad Saleh berkata, tangkapan pada 25 Februari itu dilakukan melalui sistem pengawasan laut swasla dan dari perairan Indonesia menuju ke perairan Pulau Angsa kira-kira pada jam 11.45 malam. Bot Ronda Maritim Malaysia meminta bot itu dengan mengarahkan suspek menghentikan bot yang dikendalikan meskipun cuba melarikan diri. Hasil pemeriksaan mendapati 24 disyaki warga Indonesia dan Myanmar berada di atas bot. Mereka gagal mempamerkan dokumen pengenalan diri yang sah. Kesemua suspek ditahan sebelum dibawa ke jeti pasukan polis marin Pulau Indah dan diserahkan kepada pegawai penyiasat Maritim Malaysia untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 kerana memasuki Malaysia tanpa dokumen yang sah dan Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran (ATIPSOM) 2007. Zon Maritim Mersing menyelamatkan 6 pemancing bersama bot fiber kerana mengalami kerosakan enjin ketika kesemua mangsa keluar memancing di laut pada kedudukan sekitar 5 Batu Nautika Timur Laut dari pantai Bandar Mersing Jumaat lalu. Pengarahnya, Komander Maritim Suhaizan bin Saadin berkata, bot Ronda Maritim Malaysia diatur gerak ke lokasi setelah menerima aduan. Walaupun keadaan laut bergelora, 6 pemancing dalam lingkungan umur 24 hingga 55 tahun itu berjaya diselamatkan sebelum dibawa ke jeti awam Mersing. Dari meja penerbitan MCG Report mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada semua umat Islam di negara ini, khususnya kepada komuniti maritim di luar sana. Jadikan Ramadan tahun ini sebagai medan perjuangan dalam berjihad memerangi kehendak nafsu. MCG Report edisi ketiga, rangkuman Mac 2024 berakhir di sini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.